Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembentangan video falsafah dan isu semasa, grup kami memilih topik berkenaan salah laku LGBT dalam perundangan Malaysia, iaitu undang-undang sebagai mekanisme pembenteras dan kawalan. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya Cikgu Junaida, yang kedua Alia Zazwina, yang ketiga iaitu Ain Syuhada, dan yang keempat adalah Sabrina Atira. Antara topik-topik yang akan dibentangkan untuk salah laku LGBT dalam perundangan Malaysia, iaitu pendahuluan pernyataan masalah ataupun isu. Yang ketiga adalah faktor-faktor permasalahan, kesan permasalahan, cadangan penyelesaian, pertubuhan NGO yang terlibat menangani isu permasalahan, dan yang terakhir adalah penutup. Apa itu LGBT? LGBT ialah lesbian, gay, bisexual dan juga transgender. Dalam membincangkan isu kontroversi mengenai salah laku LGBT dalam konteks perundangan Malaysia, adalah penting untuk kita memahami peranan undang-undang sebagai mekanisme pembenteras dan kawalan terhadap isu ini. Pendahuluan ini akan memberikan pandangan awal mengenai bagaimana undang-undang berperanan dalam menangani dan mengawal salah laku LGBT di Malaysia. Dalam beberapa dekad terakhir ini, isu LGBT telah menjadi titik tumpuan utama di peringkat global dan secara khususnya di Malaysia. Kehadiran komuniti LGBT dan perkembangan pergerakan hak LGBT telah mencetuskan debat insentif khususnya di arena perundangan negara. Perundangan bertindak sebagai rangka kerja utama dalam menentukan norma dan nilai-nilai masyarakat. Dalam konteks ini, undang-undang perlu dianggap sebagai mekanisme utama untuk membenteras dan mengawal salah laku LGBT. Pertanyaan mengenai bagaimana undang-undang memainkan peranan dalam mengekang ataupun melindungi hak individu dalam komuniti LGBT akan diberikan perhatian yang sewajarnya. Dalam usaha menangani isu ini penting untuk meningkatkan kesedaran dan juga pemahaman mengenai undang-undang yang berkaitan dengan LGBT di kalangan masyarakat Malaysia. Selain itu, pendidikan undang-undang dapat membantu mengurangkan stereotip dan ketidakfahaman, membina jambatan antara masyarakat dan juga sistem undang-undang. Isu LGBT sering kali bersepadu dengan norma dan nilai-nilai masyarakat. Pembentangan akan menjelaskan bagaimana undang-undang berusaha untuk menyeimbangkan hak individu dengan keperluan dan norma masyarakat, dan bagaimana bandingan ini mencipta cabaran yang unik dalam konteks Malaysia. Ia adalah penting berlangsungnya dialog terbuka di kalangan pelbagai pihak, termasuk pihak berkuasa, pertubuhan hak asasi manusia dan masyarakat umum, untuk mencapai perubahan undang-undang yang adil dan eksklusif. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai peranan undang-undang menangani isu salah laku LGBT, kita dapat memulakan perbincangan yang berinformasi dan konstruktif bagi mencapai kesepaduan dan keadilan dalam masyarakat yang semakin kompleks.
Okey, seterusnya, secara amnya rakyat Malaysia tahu bahawa larangan Islam terhadap gaya hidup homoseksual menunjukkan bahawa LGBT hakikatnya bukan sekadar masalah moral. Sebaliknya, dalam naratif Islam ia dipanggil sebagai aidin, iaitu mempunyai kaitan langsung dengan amalan beragama orang Islam. Penyataan masalah yang terkait dengan LGBT yang pertama ialah penularan kes-kes LGBT di kalangan generasi muda. Kajian menunjukkan bahawa risiko tinggi remaja LGBT terlibat dalam tingkah laku berisiko dan mengalami masalah kesihatan mental, penyalahgunaan dadah dan alkohol. Yang kedua, kesihatan masyarakat dan penyebaran penyakit. Pelakuan LGBT dikaitkan dengan peningkatan kes berjangkit, khususnya HIV dan AIDS. Daripada hubungan seksual sesama jenis, ia dipandang sebagai faktor penyumbang kepada penyebaran penyakit. Okey, penyataan masalah yang ketiga ialah konflik dengan hak asasi manusia. Terdapat perdebatan antara kelompok pro-LGBT dan pihak berkuasa terkait dengan hak asasi manusia. Seperti perkara 8/1 dan 8/2 Perlembagaan Persekutuan yang dijadikan alasan untuk menuntut hak LGBT. Apakah itu perkara 8/1 dan 8/2 Perlembagaan Persekutuan? Perlembagaan Persekutuan bahagian 2 kebebasan abadi. Perkara 8 iaitu kesamarataan. Perkara 8/1 bermaksud semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Untuk perkara 8/2 pula menyatakan bahawa kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh perlembagaan ini, tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara semata-mata atas alasan agama, ras, keturunan, tempat lahir atau jantina dalam mana-mana undang-undang atau dalam pelantikan kepada apa-apa jawatan atau pekerjaan di bawah sesuatu pihak berkuasa, awam atau dalam pentadbiran mana-mana undang-undang yang berhubungan dengan pemerolehan, pemegangan atau pelupusan harta atau perhubungan dengan penubuhan atau perjalanan apa-apa pertukangan perniagaan, profesyen, kerjaya atau pekerjaan. Okey, penyataan masalah yang keempat ialah pengaruh media sosial. Media sosial menjadi platform utama bagi LGBT untuk mempromosikan agenda mereka dan membina jaringan yang luas terhadap rakyat Malaysia kerana media sosial itu sendiri jaringannya luas dan susah dikawal. Okey, masalah yang keempat ialah permasalahan berkaitan penguatkuasaan undang-undang. Usaha pihak berkuasa dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan LGBT menghadapi cabaran dan gangguan dari pertubuhan dan aktivitis pro-LGBT. Tuduhan terhadap penguasaan undang-undang termasuk klaim ketidakpatuhan terhadap Memorandum Hak Asasi Manusia. Yang terakhir ialah pertimbangan terhadap Seksyen 377AD Kanun Keselesaan. Kumpulan Hak LGBT mengusulkan pemansuhan Seksyen 377AD Kanun Keselesaan yang mengharamkan liwat dan seks songsang dengan merujuk kepada prinsip kebebasan manusia. Okey, seterusnya saya ingin membuat pembentangan berkenaan dengan faktor-faktor permasalahan. Okey, yang pertama adalah seperti pengaruh organisasi LGBT antarabangsa. Organisasi LGBT antarabangsa seperti International Gay and Lesbian Human Rights Commission memberi tekanan terhadap hak asasi manusia dan mempengaruhi NGO hak asasi manusia utama. Ini menjadi cabaran dan perlu dipahami dalam konteks globalisasi dan penguatkuasaan hak asasi manusia di Malaysia. Yang kedua, permasalahan berkaitan penguatkuasaan. Terdapat permasalahan dalam penguatkuasaan undang-undang berkaitan LGBT di Malaysia. Contohnya, gangguan dan cabaran oleh pertubuhan dan aktiviti pro-LGBT sering dihadapi oleh pihak berkuasa yang dianggap tidak mematuhi Memorandum Hak Asasi Manusia. Keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat menjadi isu sentral yang perlu diberi perhatian. Okey, faktor yang seterusnya adalah punca penceraian berkaitan LGBT. Laporan menunjukkan lebih daripada 90,000 kes penceraian berkaitan dengan LGBT di Malaysia. Okey, ini termasuk isu seperti kunsa, lesbian, homoseksual, seks luar tabir dan pembedahan alat kelamin.
Okey, pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini penting juga untuk kita merangka penyelesaian yang berkesan dan adil. Okey, faktor yang terakhir adalah pertentangan nilai dan sosio budaya. LGBT menjadi isu utama di Malaysia kerana melibatkan pertentangan agama, nilai-nilai dan norma sosio budaya. Okey, perbincangan terbuka dan berasaskan fakta diperlukan untuk membentuk pemahaman yang seimbang dan menyeluruh mengenai isu ini di kalangan masyarakat. Okey, jadi dalam kita menyusun penyelesaian dan pendekatan terhadap isu LGBT ini, adalah penting untuk kita memahami konteks ini dan mencapai keseimbangan yang menghormati hak individu sambil mempertimbangkan nilai-nilai dan norma sosio budaya di Malaysia. Seterusnya kita akan membincangkan kesan-kesan permasalahan LGBT. Impak pada institusi kekeluargaan. LGBT dituduh mempengaruhi institusi kekeluargaan dengan mencetuskan peningkatan kes penceraian dan masalah-masalah seksual yang meningkat di Malaysia. Selain daripada itu, penguatkuasaan undang-undang yang tidak efektif. Permasalahan berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang di dalam negara, meskipun ada undang-undang yang melibatkan LGBT, penguatkuasaan seringkali diganggu dan dicabar oleh pertubuhan dan aktivis pro-LGBT yang dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Seterusnya, ianya juga penyebab penyakit seksual semakin menular. Pelakuan LGBT dianggap sebagai faktor penyumbang penyebaran penyakit seksual menular seperti HIV dan juga AIDS. Hal ini dapat menciptakan masalah kesihatan masyarakat yang serius dan menunjukkan perlunya pendekatan yang holistik terhadap isu kesihatan. Ini juga bertentangan dengan nilai dan budaya tradisional. Fenomena LGBT menimbulkan pertentangan dengan nilai dan budaya tradisional Malaysia, terutamanya nilai-nilai agama Islam yang mendominasi di negara ini. Seterusnya, saya ingin berkongsi beberapa cadangan yang dapat membantu menangani isu LGBT dalam masyarakat kita. Cadangan yang pertama adalah kesedaran masyarakat. Okey, untuk mencapai pemahaman dan menghormati hak LGBT, cadangan ini dapat menyuarakan maklumat berkaitan dengan LGBT yang bersifat mendidik dan mendorong toleransi. Seterusnya, cadangan adalah pembaikan sistem peradilan. Okey, di mana melibatkan penilaian semula undang-undang yang berkaitan dengan isu LGBT. Kita perlu mengatasi kekurangan dan ketidakjelasan yang mungkin wujud. Penting untuk memastikan perundangan jelas dan spesifik. Seterusnya, cadangan ketiga adalah kerjasama antara agensi. Untuk meningkatkan keberkesanan operasi, kita perlu meningkatkan kerjasama antara agensi, penguatkuasaan, polis dan pihak berkuasa agama. Okey, dengan memberikan peralatan yang mencukupi seperti kamera, walkie-talkie dan pengangkutan adalah langkah penting dalam menjalankan operasi dengan cekap. Okey, cadangan seterusnya adalah pemantauan dan sekatan aktiviti LGBT. Kita perlulah menggalakkan tindakan menyekat aktiviti dan kegiatan yang mempromosikan LGBT secara menyeluruh dan secara terang-terangan. Okey, kita haruslah menyusun prosedur untuk memantau program-program dan himpunan yang berkaitan dengan LGBT serta memberikan kuasa untuk melakukan sekatan jika perlu. Cadangan terakhir adalah pembaikan perundangan. Okey, penelitian semula peruntukan undang-undang syariah dan keseksaan yang berkaitan dengan LGBT perlu dilakukan. Okey, bertujuan penambahbaikan dan pengukuhan. Okey, serta dapat mewujudkan peruntukan undang-undang yang lebih khusus dan tegas. Dengan bersama-sama mengambil langkah-langkah ini, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan menjaga keharmonian antara semua individu. Antara usaha pihak kerajaan dalam menangani permasalahan LGBT ini ialah pada Oktober 2015, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan Pertubuhan Usrah Fitrah (PUFI) telah mengadakan persimpangan focal point menangani gejala sosial dengan tujuan memurnikan pilihan tindakan menangani gejala sosial kecelaruan gender. PUFI juga melaksanakan program-program seperti kelas bimbingan fardu ain, usra, program kesedaran dan motivasi ziarah mahabbah mukhayyam untuk membantu komuniti LGBT kembali kepada hidup fitrah. Pembangunan model pemulihan holistik bagi kumpulan LGBT menekankan aspek spiritual dan jasmani secara bersatu. Model ini dianggap penting untuk mendukung
upaya pemulihan LGBT oleh pihak kerajaan dan bukan kerajaan dengan fokus membantu individu dalam komuniti LGBT kembali kepada cara hidup Islam dan fitrah semula jadi insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, kami adalah sangat menyokong dan bersetuju permasalahan berkaitan dengan LGBT ini sememangnya perlu dibendung secara agresif kerana risiko untuk menjadikannya menular secara kritikal adalah terlalu tinggi. Dalam era globalisasi dan media sosial kini, masyarakat sangat mudah untuk terpengaruh dengan setiap apa yang dipapar dan dipertontonkan kepada mereka tanpa menilai kesan baik dan buruknya, terutama kepada golongan-golongan muda. Pelbagai isu yang dapat dilihat yang kepada semuanya menjurus kepada perkara negatif yang mampu merosakkan institusi, masyarakat dan seterusnya, memberi risiko kepada keruntuhan sesebuah negara. Peruntukan undang-undang sedia ada juga perlu diperkemas dengan kadar yang segera bagi memastikan setiap permasalahan baru yang muncul dalam negara adalah dapat diatasi dengan secepat yang mungkin. Gejala LGBT ini sememangnya sesuatu yang sukar untuk dibendung jika pihak-pihak yang berwajib gagal untuk bertindak pantas dalam memberikan respon dan juga tindak balas terhadap tingkah laku LGBT. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pihak-pihak yang diberikan tanggungjawab untuk menangani isu LGBT ini, namun segala cabaran itu perlu ditempuh dengan cara bijaksana agar kegiatan LGBT ini dapat dikekang sehabisnya. Antara usaha-usaha yang dicadangkan diharap dapat membantu menyelesaikan gejala LGBT ini dan akhirnya memastikan kehidupan sosial masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang sepatutnya. Sesebuah negara yang maju tidak hanya berkisar kepada kemajuan infrastruktur dan prasarana sahaja, malah yang lebih penting ialah menyentuh tentang sikap, peradaban dan kehidupan sosial masyarakat yang menepati lunas kehidupan manusia sejagat.